Kita buat jalan je lah, Ustaz. Dah 10-4 minit dah. Nanti dia yang tengok rakaman. Kita buka majlis dulu ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Ustaz, silakan. Ustaz nak review sikit ayat yang hari tu ke nak sambung terus? Kita ulang balik dan kita sambunglah. Okey, silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 29, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajulin hal yastawiyani masala. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah pada ayat yang lalu, ayat 29, Allah datangkan satu contoh pemuda yang ada banyak tuan, ada banyak bos, ada banyak ketua. Bukankah itu suatu benda yang sangat bertentangan dengan tabi'i manusia? Kita hanya boleh dengar daripada hanya satu arahan dalam satu masa, terutamanya lelaki. Dan bayangkan kalau kita menerima 2-3 arahan, dan arahan itu kalaupun tidak berbeza, bertentangan, arahan itu multiple kehendak, mutasyakisuna, yang bertentangan tabiat dan kemahuannya. Dan perbandingannya dengan warajulan salaman lirajulin, dan satu orang hamba yang hanya dimiliki oleh satu orang lelaki sahaja. Hal yastawiyani masalah, adakah sama kedudukan lelaki pertama dengan lelaki yang kedua? Lalu jawapan yang sepatutnya kita respon adalah tidak sama. Kan, jawapan yang sepatutnya kita respon adalah tidak sama. Tetapi Allah tak nak kita hanya menjawab itu, tetapi Allah nak kita rasa syukur bahawa didatangkan agama ini untuk memudahkan. Hanya dengar satu arahan, bukan arahan pelbagai. Cuba kalau kita tengok kepercayaan Greek, misal kata Poseidon, Zeusnya, Hercules, kan sangat banyak tuhan-tuhan yang setiap tuhan itu ada kehendak masing-masing. Kalau kita kalau kita sembah tuhan yang ini, tuhan yang lagi satu murka. Bukankah itu satu keadaan yang begitu sukar untuk manusia memilih sama ada nak pilih Thor ataupun Loki? Kan dua anak tuhan yang sering bertelagah. Tu kalau tuan-tuan tengok filem Avengers lah. So, benda yang semacam itu sudah pun terpampang depan mata dan didatangkan. Bersyukurnya kita, alhamdulillah, bersyukurnya kita terhadap ketentuan pilihan yang Allah tentukan untuk kita di dalam agama yang sangat sejahtera ini. Hanya dapat daripada satu arahan untuk dilaksanakan. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Akan tetapi sangat banyak daripada mereka, ramai dalam kalangan mereka tak sedar benda ni. Malah orang Islam sendiri merasakan bebannya untuk melaksanakan arahan-arahan walaupun daripada satu pihak. Walaupun dari satu pihak. Dan akhirnya mereka rasa apa? I tak nak dikongkong lah. I nak free life. I nak
memilih kehidupan I sendiri. Sedangkan nanti sampai ke satu tahap dia akan bertemu dengan dinding, iaitu keliru dengan kehendak sendiri. Kalau tuan-puan berpeluang untuk ikut program Mukhayyam. Mukhayyam ni program JAKIM buat khusus untuk mereka-mereka yang terlibat dengan aktiviti LGBT dan dia nak kembali semula. Lalu daripada mereka punya perkongsian ni, luarannya memang nampak seolah-olah indah, dapat pengaruh. Tapi rupanya deep down inside, mereka sangat terseksa. Ketenangan itu sangat sukar dicari. Kalaupun mereka berusaha mengejar yang disebut ketenangan itu, hanya sekejap, hanya singgah sekejap dan selepas itu kembali gusar dan tidak tenteram. So sama macam ini, kalau kita dapat banyak arahan daripada banyak bos, bukannya kita tak mampu untuk laksanakan walaupun sukar, tapi kekhawatiran untuk kita memenangi hati setiap pihak. Mutasyakisuna. Contoh ini Allah bawa kalau banyak Tuhan. Cuba kita bawa pula contoh yang lebih realistik. Bila kita nak buat sesuatu, kita buat kerana apa orang kata. Kan itu juga dalam bentuk mutasyakisun. Sukarnya nak memuaskan hati semua orang. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala nak kita benar-benar kembali buat saja apa yang Allah suruh. Tentang pendapat dan pandangan orang lain, lantak dia orang lah. Itu lebih Allah letak perkataan salaman, sejahtera dan selamat. Itu indikator dalam ayat 29. Kemudian 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Orang-orang yang cuba untuk mempengaruhi kita, mereka itu mati. Mereka itu bakal mati. Dan kamu juga, kamu bakal mati, mereka juga bakal mati. Maksudnya, Tuhan-Tuhan yang pelbagai atau suara-suara yang kita nak puaskan ini, mereka ni tak kekal. Mereka ni sementara. Hari ini diorang cakap macam ni, esok lusa lain pula pandangan. Tulat lain pula pandangan. Sebab mereka ni tak firm dan tak kekal. Mereka bakal mati. Engkau juga bakal mati. Kenapa perlu kita patuh kepada sesuatu yang tak kekal? Itu idea yang nak dibawa. So muslimun, kemudian kamu semua nanti akan dibawa pada hari kiamat di hadapan Tuhan kamu, kamu akan saling berbalah. Berbalah macam mana? Dulu bukan kau yang kata, asyik-asyik pakai jubah itu je, tak ada jubah lain ke? Nampak sangat, kenapa kena pakai baju sampai sampai tak ada seni. Warna plain, tak cantik. Akhirnya setiap pendapat dan pandangan ini akan saling berbalah di hadapan Tuhan. Ayat sebelum Allah sebut tentang tidak fana ataupun akan musnah dan binasa. Ayat selepasnya Allah nak bagi tahu siapa yang kekal dan berkuasa sehingga hari kiamat. Dan akhirnya orang-orang yang saling bertentangan ini akan bertelagah, berhujah di hadapan Tuhan. Faman adlamu mimman kadzaba 'ala Allah. Maka faman adlamu, siapakah yang lebih zalim mimman kadzaba 'ala Allah, daripada mereka-mereka yang buat cerita dusta terhadap Allah. Wa kadzdzaba bis-sidqi, dan dia mereka-reka ataupun wa kadzdzaba denying bis-sidqi, sebarang fakta kebenaran yang dibawa kepada dia
Izja'ahu, ketika benda tu datang. Alaisa fi jahannam maswal lil kafirin, bukankah neraka Jahannam itu tempat tinggal yang sesuai untuk orang kafir? Dan gelaran kafir di sini digunakan untuk dua kesalahan besar. Pertama, kazaba 'ala Allah. Reka cerita tentang Tuhan. Kazaba 'ala Allah. Berdusta tentang Tuhan. Dan boleh juga kazaba 'ala Allah, berdusta atas nama Tuhan. Buat amal ini, nanti akan dapat ini. Sedangkan Allah tak sebut pun. Itu berdusta atas nama Tuhan. Wa kazzaba bisidqi. Setelah dia buat begitu, ada orang yang tegur. Kan katalah, baca Yasin malam Jumaat, akan dapat masuk syurga daripada mana-mana pintu yang dia nak. Sedangkan tiada dalil yang sarih, tiada dalil yang jelas sebut macam tu. Kemudian datanglah Kak Syida, Kak Liza bagi tahu, Ustaz, salah tu Ustaz, tak ada dalil pun saya jumpa. Sebab Ustaz, maka dia pun putar cerita. Fakta yang datang menegur tu, dia deny. Wa kadzaba bisidqi. Dia menolak kebenaran. Irja'ahu, ketika orang yang bawa datang kebenaran itu berusaha sungguh-sungguh. Ja'ahu, maksudnya dia bawa berita itu sungguh-sungguh. Dia buat kajian, dia selidik, dia dapatkan fakta, benar-benar. Kemudian kerana dia nak berhadapan dengan orang ni, dia buat preparation. Dia rendahkan suara. Dia pilih perkataan yang sesuai. Itu terangkum dalam perkataan ja'ahu. So, rupanya dia bukan menolak kebenaran yang datang, fakta kebenaran yang datang. Tetapi dia sia-siakan usaha orang yang menegur dia. Dan Allah ambil kira itu semua. Dan Allah tidak kata yang menolak ini orang kafir. Allah kata azlama. Tapi di hujung Allah bagi tahu, bukankah neraka Jahannam itu sesuai untuk orang kafir? Allah tak kata pun orang dekat atas ni kafir. Tapi Allah sebut, neraka Jahannam itu sesuai kan untuk orang kafir. Berkali-kali kita buat semacam ini, potensi untuk terus menjadi ingkar dan kufur tinggi. So, ini salah satu jenis kekufuran atau kekafiran. Mengadakan cerita tentang Tuhan dan sebelum tu dia tahu Tuhan dan Tuhan tu disebut Allah. Wow, ini bahaya. Dia tahu tentang Allah. Ini bukan orang musyrik. Ini bukan orang yang melakukan syirik. Tetapi dia kenal akan Tuhan dan ketuhanan. Dia tahu tentang Allah. Kadzaba 'ala Allah. Okey, wallazi jaa'a bisidqi, dan sekarang Allah bagi tahu siapa yang datangkan as-sidqi. Tadi di atas bisidqi izja'ahu, kebenaran tu didatangkan kepada orang ni, kepada orang 32. 33 Allah cerita tentang yang mendatangkan kebenaran, yang berusaha untuk menegur orang lain, yang berusaha untuk datangkan fakta. Wallazi jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi. Dia bukan sekadar menegur, tetapi dia yakin dan percaya atas teguran dia tu. Dia juga percaya terhadap teguran dia. Sebab kadang-kadang kita kalau kita tegur atau kita datangkan berdakwah, kita sendiri kadang entah ya entah tidak je apa yang aku cakap ni. So syarat dia datang bawa kebenaran dan dia sendiri kena mengakui kebenaran. Sama macam Nabi SAW, orang pertama yang sepatutnya beriman adalah Nabi sendiri. Nabi bukannya datang dalam bentuk bawa surat dan dia tolong baca.
tanpa dia sendiri sebelum itu kena percaya apa yang dia baca. So wallazi jaa bisidqi wa saddaqa bihi, siapa yang datang membawa kebenaran dan dia sendiri perlu percaya dengan kebenaran itu, ulaika humul muttaqun. Allah letak level orang ini bukannya muslim, bukannya mukmin, tetapi muttaqin. Ui, dahsyat. Dahsyat. Level muttaqin apa? Akramakum indallah. Level muttaqin ni akramakum indallah. Rupanya hanya dengan kita buat benda ni. Datang dengan kebenaran, nyatakan kebenaran dan percaya dengan kebenaran yang kita nyatakan itu. That's it. Kita sudah pun mendapat level muttaqin. Ulaika humul muttaqin. Dan tidak hanya itu. Ayat seterusnya, Allah sangat eager nak bagi tahu orang muttaqin dapat apa. Orang muttaqin dapat apa? Berbeza dengan yang di atas, ayat 32, mereka yang menolak kebenaran, Allah kata dalam keadaan menyindir, sarkastik. Alaysa fi jahannam maswalil kafirin? Bukankah jahannam tu paling sesuai tempat bagi orang-orang yang kafir? Supaya orang-orang yang sedang melakukan benda tu terasa dan kembali bertaubat. Dia bukan dalam bentuk kata putus. Kan macam, alah macam mak-mak lah. Lepas makan, kadang anak tu nak cepat-cepat main, ditinggalkan pinggan mangkuk atas meja tak berkemas. Oh, ada bibi kat rumah ni. Adakah dia nak menyatakan anak-anak dia tu menganggap mak dia sebagai bibi, atau dia sebenarnya nak sindir je? Oh, ada bibi ya kat rumah ni. So sindiran-sindiran semacam tu sebenarnya memberi kesan kepada hati orang yang mendengar. Wih, takkanlah hanya buat macam tu terus dituduh kafir. Tak naklah. So, bertindak untuk bertaubat kerana buat benda yang semacam. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Zalika jazaa'ul muhsinin. Bagi mereka apa sahaja yang mereka nak. Dan hadiah itu datang special dari Tuhan. Inda rabbihim. Lahum ma yasha', bagi mereka apa saja yang mereka nak. Zalika jazaa'ul muhsinin. Bukan satu gelaran, tapi dua gelaran Allah bagi. Pertama muttaqin, kedua muhsinin. Dan muhsinin adalah excellent. Islam, iman dan ihsan. Dia ini muhsinin. So, zalika jazaa'ul muhsinin. Allah tidak pun bentangkan syurga, tak. As if syurga itu terlalu rendah nilainya untuk mereka. Sehingga Allah tak perlu kata bagi mereka syurga, tak. Allah kata apa saja diorang nak. Apa saja diorang nak. Dah tentu orang-orang yang semacam ini tak lain dan tak bukan dia nakkan wajah Allah. Ui. Dia nakkan wajah Allah. Wajah Allah bukan syurga. Itu lebih tinggi. Dan ini apa saja mereka nak. Ayat 35 masih belum berhenti. Liyukaffirallahu anhum aswa'alladhi amidu. Allah padam. Kafir tutup.
Kafarah ni tutup. So basically kafarah dia similarly dengan falaha. Falaha ni apa? Pekebun. So apa tugas pekebun? Dia ambil biji benih, dia letak dalam tanah dan dia kambus. Perbuatan mengambus itu kafarah. So orang-orang yang kufur ni, deep down inside, dia rasa benda tu betul. Tapi kerana kepentingan, dia deny. Kerana ada kepentingan, dia deny. Sebab mungkin yang bawa kebenaran dari kau lah, tak payah nak tegur-tegur aku. Dan kadang kita, contoh mudah macam ni lah, kita pergi camping. Lepas tu kerana terbiasa ikut pesan orang tua dulu, maka kita pun ucap. Atuk nenek, cucu tumpang lalu, anak kita belajar pasti. Ayah, itu syirik. Engkau apa tahu? Aku dulu makan garam. As simple as that. Anak bagi tahu ayah itu syirik. Fakta. Tapi ayah dia nak jaga ego. Ustaz pula tu. Engkau apa tahu? Aku dulu makan garam. Aku imam masjid negara tau. Habis. Dan si anak itu bakal dapat lahum ma yasha'una inda rabbihim. Yang pertama, yang kedua, liyukaffirallahu anhum aswa allazi amilu. Allah kambus, Allah hapuskan seluruh amal-amal buruk dia. Tuan-puan, orang yang diberi label muttaqin muslimin ni bukan tak ada salah silap. Bukan bergerak macam malaikat. Bukannya macam Nabi yang maksum. Mereka juga ada salah. Mereka juga ada dosa. Mereka juga ada kesilapan. Tapi kerana apa yang mereka bawa itu, kebenaran yang mereka pertahankan itu, Allah kambus segala kesalahan-kesalahan yang mereka pernah buat. Wa yajziyahum, dan dibalas. Wa yajziyahum ajrahum. Jaza, balas. Ajra juga balas. Kita pernah jumpa perkataan ini berturut-turut disebut sewaktu salah seorang wanita bertemu dengan Nabi Musa. Peristiwa dua orang wanita di Madian. Liyajziya ajrama saqaita lana. Tapi ayat itu tu diucapkan as if perempuan itu tersasul, gagap berhadapan dengan Nabi Musa yang sado. Dia cakap macam ni, ayah saya panggil, dia nak balas, dia nak bagi upah. Macam tu, starter, dia gagap. Tapi di sini Allah bukan sekadar nak bagi tahu dia dapat jaza, balasan. Ajra, dia juga dibayar upah. Bi ahsanil ladzi kadu ya'malun. Ada beberapa pendapat tentang ayat ini. Pertama, bila amal jahat terhapus, Allah ganti dengan Allah berikan dengan amal yang lebih baik. Sebab perbuatan jahat yang kita buat, dia ada perbuatan berlawanan. Kan, setiap perbuatan yang kita buat, dia ada perbuatan yang berlawanan. Kalau kita menipu, perbuatan berlawanannya cakap benar. So, katalah dia buat jahat, Allah hapuskan perbuatan jahat itu, Allah ganti dengan pahala perbuatan baik. Itu yang pertama.
Yang kedua, wa yajziyahum ajrahum bi ahsani allati kanu ya'malun. Katalah dia buat amal baik ni paling outstanding. Yang lain markahnya mungkin 7/10, 5/10, 6/10. Yang ini 9.5/10. Lalu Allah upgrade amal-amal yang lain, nilai dia 9.5/10 semua. Hui, gila. Sebab tu bila Allah suruh kita buat amal, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Buatlah amal target yang paling baik. Sebab ada potensi amal yang paling baik ini nanti akan jadi penanda aras untuk menjadikan semua amalan kita diletakkan pada aras yang sama. Letaklah kesungguhan untuk buat amal paling baik. So, wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Mereka akan dapat pahala dan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Dan yang ketiga, amal-amal buruk tadi itu di-convert menjadi sebaik-baik amal. Katalah dalam buku catatan dia, 60% amal buruk, 40% amal baik. 60% tu di-convert jadi amal baik. Wih, macam-macam cara Allah boleh buat. Macam-macam cara untuk beri balasan kepada siapa? Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bi. Kekal dengan kebenaran dan datangkan hanya yang benar. Sebab benda ni sangat berat. Sangat berat. Ya, contoh tadi tu. Mak kita pesan, nanti kalau pergi mana-mana, minta izin atuk, nenek, cucu tumpang lalu. Lepas tu bisik kat mak, memang atuk kita kahwin dengan jin. Berat, berat. Lagi-lagi orang tua yang, orang-orang lama, yang dia sudah mengamalkan benda tu bertahun-tahun. Dan benda tu berkesan. Benda tu berkesan. Dan dia kata, jadi. Terbukti melalui pengalaman dia. Sedangkan terbukti dan jadi itu sama ada istidraj daripada Allah atau mungkin campur tangan daripada makhluk-makhluk tu kerana mereka dikira sebagai atuk dan nenek, dihormati. Lalu, betul lah cucu aku nak tumpang lalu, tak payah kacau lah. Sebab dihormati. Betul lah, dia tidak takut pada Tuhan, tapi takut pada kita. Ini kawan-kawan kita. Kita nak macam tu ke? Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun. Basically ini menjawab memberi motivasi besar buat kita untuk sentiasa kekal atas kebenaran, which is sangat berat. Kita tengoklah layanan yang Nabi dapat daripada kafir musyrik. Nabi berdiri atas kebenaran. Dipulaukan, diseksa fizikal, dihalau dari Mekah. Itu konsekuensesnya. Tengok apa balasan, jaza, ajra yang Allah sediakan untuk orang-orang yang semacam itu. Alaihissallahu bikafin abdah. Tak cukup ke Allah yang mengawal dan melindungi hamba ni? Alaihissallahu bikafin abdah. Tak cukup ke Allah sebagai pelindung, pengawal? Wa yukhawifunaka billadzi min dunih. Sanggup korang takut. Wa yukhawifunaka. Sanggup korang dan mereka menakutkanmu. Wa yukhawifunaka. Dan mereka menakutkanmu
billadzina min duni, dengan benda selain daripada dia. Mereka menakutkanmu dengan yang mereka sembah yang lain dari Allah. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Siapa yang disesatkan Allah, maka tiada siapa pun yang dapat mendatangkan petunjuk buat dia. Tak cukup ke Allah sebagai pelindung? Dan mereka menakut-nakutkan engkau dengan apa yang mereka sembah. Dan kalau kalau kau tak berhenti, aku pecat engkau. Oh, dia sembah kerja dia. Kalau kau tak berhenti, aku viralkan. Oh, dia lebih takut viral daripada kebenaran. Tawifunaka billadzina min dun. Wa may yahdillah fama lahu min mudil. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada siapa yang dapat menyesatkan. Alaisallahu bi'azizin zintiqam. Bukankah Allah yang maha perkasa, zintiqam, yang mempunyai azab seksa. Yang mempunyai azab seksa. Intiqam ni membalas. Yang berkuasa untuk membalas. Lazimnya kita jumpa zintiqam. Ada upaya untuk membalas. Jarang-jarang kita jumpa muntaqim, yang sedang membalas. Kenapa bentuk macam tu? Kenapa alaihissallahu bi'azizin intiqam, tidak bi'azizin muntaqim? Allah nak bagi tahu dia ada power untuk balas. Dia tak kata dia akan balas. Allah cuma bagi tahu dia ada kuasa, dia ada capability untuk buat macam tu, dan tak semestinya dia kena buat. Ini dalam bentuk amaran kepada mereka-mereka yang cuba untuk menakut-nakutkan, menganggap benda lain lebih berkuasa berbanding Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum, dan kalau kamu tanya mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang telah mencipta langit dan bumi? La yaqulunna Allah, pasti mereka akan ungkapkan Allah yang cipta. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah, apa pandangan engkau tentang apa yang kamu sembah selain Allah? In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri, kalau Allah nak hapuskan, kalau Allah nak datangkan bencana kepada berhala tu, ada pihak yang boleh menghalang daripada terjadinya bencana? Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati, atau kalau kami nak beri rahmat, ada siapa-siapa yang boleh tahan rahmat tu? Kul hasbiyallah, cukuplah Allah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, ke atasnya bertawakal seluruh orang-orang yang nak bertawakal. Perkataan hasbiyallah perlu diungkapkan dalam bentuk kita percaya dan yakin tiada mudarat yang boleh menimpa kita melainkan dengan izin Allah, dan tiada manfaat yang boleh kita nikmati melainkan dengan izin Allah. Tu hasbiyallah tu. So kalau ada orang yang mengugut, lepas kita datangkan kebenaran, dia buat ugutan, nak diviralkan, nak kacau periuk nasi, waktu itu sebut hasbiyallah dengan keyakinan
tiada yang boleh bawa mudarat, tiada yang boleh bawa manfaat kecuali dengan izin Allah. So, tengok susunan dia. Allah mulakan dengan perlakuan. Kemudian disusuli dengan apa jazak balasan kepada perlakuan itu. Kemudian Allah bagi tahu tentang respon daripada orang. Nak takut-takutkan, kan? Nak halang, supaya kita goyang. Lalu Allah kata, kalau itu berlaku, apa yang perlu dibuat? Apa yang perlu dibuat? Dan dalam ayat 38, arahannya adalah sebut hasbiyallah. Tak cukup ke SOP ini untuk kita hidup? Allah dah bagi tahu dah. Jujukkan. Apa yang perlu dibuat? Apa yang perlu dilaksanakan? So kita tak perlu nak meraba-raba buat amal baru. Perlu mencari pada ayat yang lain. Allah sudah pun sediakan, jujukkan itu. Satu demi satu. Dan qul ya qaumi a'malu. Katakan pada mereka, wahai Muhammad. Hai kaumku. Ya'malu ala makatikum inni amil. Buatlah apa yang korang nak buat. Berusaha. Kau nak buat? Silakan. Aku juga buat. Aku juga sedang berusaha. Fasawfa ta'lamun. Kita nanti akan tahu kesudahannya. Kita nanti akan tahu kesudahannya. Man ya'tihi azabun yukhzihi wa yahillu alaihi azabun muqim. Siapakah yang didatangi azab yang menghina serta akan ditimpa kepadanya azab seksa yang berkekalan. So bukan hanya satu azab yukhzi, satu lagi azab muqim. Kita nanti akan tahu siapa yang ditimpa azab kehinaan dan siapa yang akan diberi halal baginya azab yang berkekalan. So itu kata putus yang Allah suruh letakkan, yang Allah suruh Nabi ungkap. Terpulang pada kita, kalau kita berhadapan dengan orang nak buat apa, orang punya suka, aku juga berusaha, apa yang Allah suruh, dan nanti kita akan tengok siapa yang dapat azab yang menghinakan dan siapa yang dapat azab yang amat menyiksakan. Berani cakap macam tu. Dan orang yang mendengar tu, okey. Dan saya yakin dan percaya, kita berhadapan dengan manusia-manusia yang hatinya tidaklah sekeras kafir Quraisy. Mendengar perkataan macam tu, goyang juga. Ini bukan calang-calang orang. Aku tak nak berurusan dengan orang semacam ni. Dahsyat. Tapi tak adalah dengan mak bapak kita nak cakap macam tu kan. Mak buat, mak nak buat. Nanti kita tengok mak. Nanti kita tengok. Wah kau. Tak boleh. Dengan bapak tak boleh lah buat macam tu. So ayat 41. Inna anzalna alaikal kitaba linnasi bilhaqq. Faman ihtada falinafsih. Wa ma dhalla fa innama yadhillu alaiha. Wa ma anta alaihim biwakil. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu kitab ini beransur-ansur. Anzalna beransur-ansur. Linnasi bilhaq. Kitab ini diturunkan beransur-ansur kepada seluruh manusia. Ada tujuan, ada purpose, dan kitab ni adalah sumber kepada kebenaran. Faman ihtada falinafsi. Siapa yang dapat petunjuk, maka keuntungannya pada diri dia. Faedahnya terpulang kepada diri dia sendiri.
Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Dari kitab yang sama juga boleh sesat. So Quran dia menawarkan panduan dan dia juga boleh menjadikan orang sesat. Jangan tak tahu tu. Macam mana tu Ustaz? Kerana dia mendatangi Quran dengan skeptik. Dia mendatangi Quran dengan fahaman tersendiri. Lalu dia nak Quran ikut apa yang dia faham. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa yang sesat, maka bahaya kesesatan itu tertimpa 'alaiha. So beza kalau Allah guna li nafsihi, li ni ganjaran kebaikan untuk dia li. Kalau 'alaiha tertimpa di atas. So bila guna ala itu menunjukkan tanggungjawab, beban, azab, seksa. Itu ala. Wa ma anta alaihim biwakil. Oh, engkau Muhammad tidak menjadi wakil menguasai mereka. Maksudnya, aku takkan sekali-kali minta engkau bertanggungjawab kalau mereka dapat hidayah atau kalau mereka sesat. Ini ayat 41 ni dia macam terms and condition. Kan? Terms and condition. Kalau you beli produk ni, ikut dia peraturan, selamat. Tapi kalau you order tambah itu ini dan meletup, oh kami tidak bertanggungjawab. Engkau Muhammad tak terlibat dengan benda ni. Ini disclaimer. Dan Allah bagi jaminan pada Nabi SAW. Apa saja dibuat oleh umatmu terhadap Quran ini, kalau mereka sesat, tak, engkau tidak. Sebab itu, mereka sendiri yang menzalimi diri. Sayangnya Allah pada Nabi. Wa ma anta alaihim biwakil. Dahsyat. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan mana-mana jiwa dari badannya ketika dia mati. Wallati, dan mereka lam tamut yang belum mati fi manamiha ketika dia tidur. So Zawani, waktu kita tidur, itu sebenarnya kita sudah separuh mati. Sehingga orang boleh kata, engkau ni tidur mati. Memang mati. Nyawanya tu Allah tarik. Roh tu kembali pada Allah. Cuma lagi, fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Orang yang mati kami tahan roh dia, tak boleh kembali ke jasad. Tapi orang yang kami biarkan hidup, kami kembalikan roh dia. Wa yursilu, kami utuskan kembali roh dia al-ukhra ila ajalin musamma, sampai ke satu tempoh yang kami saja tahu. Inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Proses ni kita tengok simple je. Orang mati roh dia ditarik keluar dan ditahan. Orang yang tidur, roh dia juga ditarik keluar, tapi Allah kembalikan. Proses ini hanya boleh difahami menjadi ayat, menjadi berita besar, menjadi fakta yang menakjubkan kepada mereka yang nak bertafakkur, melakukan deep thought. Sebab tidur adalah aktiviti yang lazim kita buat. Dan kita tak terfikir, tak mampu nak digest macam mana waktu kita tidur, roh kita keluar. Ada pengalaman mandikan mayat baby. Lepas baby tu meninggal, sedang dimandikan,
Kadang ada part-part yang kita sentuh dalam dekat badan baby ni waktu mandikan. Baby tu akan mengeluh. Sedangkan dah mati. Dan waktu kita tidur, kata roh keluar. Tapi masih bernafas. Masih boleh bercakap-cakap. Gigi bertemu dengan gigi. Kadang berdekur. Kata mati tapi masih bernafas. Dan inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Proses itu hanya boleh difahami bagi mereka yang melakukan deep thought. Dan benda ni bukan mudah untuk difahami. Kena tafakkur panjang. Macam mana? Apa sebenarnya yang berlaku? So, adakah bila roh keluar kita masih boleh bernafas? Roh tu apa dia? Consciousness kita ke? Kesedaran kita ke? Atau macam mana? So, adakah bila orang tu tak sedar walaupun dia nampak dia berjalan ke sana kemari, roh dia mati? Atau macam mana? So, yatafakkarun. Kena tafakkur. So, ada ketikanya kita kena duduk dan berfikir. Yatafakkarun. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a. Ayat 42 Allah bagi tahu tentang betapa kita tidak ada apa-apa kuasa. Roh kita tu senang keluar masuk. Bila-bila masa kita boleh mati. Terutamanya waktu tidur kita memang sudah mati. Tinggal lagi roh tu dikembalikan. Lalu Allah bagi tahu. So kalau macam tu, sanggup korang ambil selain Allah pembantu. Sanggup korang minta tolong selain daripada Tuhan? Sanggup korang anggap ada entiti lain yang berkuasa bagi syafaat? Qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la yaqilun. Cuba tanya diorang. Adakah benda lain yang selain Allah yang boleh bagi macam mana? Yang boleh bagi syafaat? No. Dapatkah yang lain dari Allah memberi syafaat? Padahal semuanya tidak mengerti satu apapun. Qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Katakan pada mereka, adakah kamu menganggap mereka boleh beri syafaat sedangkan mereka tidak pun memiliki sesuatu? La yamlikuna syai'an, tidak pun memiliki sesuatu, wala yaqilun, hatta berfikir pun tak mampu. So kalau dia tidak memiliki dan berfikir, macam mana nak bagi syafaat? Di atas Allah sebut tentang keluar masuk roh ini dapat difahami bagi mereka yang bertafakkur. Yatafakkarun. Yatafakkarun ni pekerjaan yang berat. Ialah tafakkur, deep thought, sangat berat. Yaqilun lebih ringan. Lebih ringan. Hanya untuk berakal, mengerti, boleh faham. Kalau kita bercakap, kan, sebut Assalamualaikum, orang yang faham dia akan jawab Waalaikumsalam. Itu dia, simple. Allah bagi tahu, berhala-berhala ni, siapa-siapa pun yang kau minta bantuan, minta syafaat, mereka tidak pun memiliki sesuatu, malah untuk berfikir pun tak mampu. Lebih ringan. Wala yaqilun. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, hanya pada Allah seluruh syafaat itu. Milik Allah. Syafaat itu hak dan kepunyaan Allah seluruhnya. Lahu mulkus samawati wal ard summa ilaihi turja'un. Barang diingat bahawa surah ini bermula dengan ikhlas. Bermula dan ikhlas. Dan tema ikhlas itu masih dibawa sampai ke ayat 44. Bahawa syafaat itu solely milik Allah dan keyakinan kita perlu tulus hanya pada Allah.
Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minun. Dan apabila disebut nama Allah, maka hati orang-orang yang tidak beriman ini liar. Isma'azzat, liar dan tak tenang. Wa idza dzukiral ladzi min dunihi, tapi bila disebut nama selain daripada Allah, idahum yastabshirun, mereka gembira bukan kepalang. Kalau sebut nama-nama BTS, oh happy. Jungkook, apa nama? RM. Tapi bila dia jom ngaji, saya ngaji je. Kan biasa lepas maghrib je ngaji. Well, ni siang kot, cuti. Ayat 45 ni. Sebelumnya Allah bagi tahu tentang syafaat. Sekarang Allah bagi tahu tentang kalau disebut nama Allah, hati mereka tak tentram, tak suka, tak tenang, liar. Dan bila disebut nama-nama yang lain, gembira hatinya. Engkau nakkan syafaat daripada Allah, tapi bila nama Allah disebut, kau tak suka. Wah, hancur. Habis kita, habis. Sebut tentang agama, kita tak suka. Bila sebut untuk penambahbaikan diri, kita kata, oh belum sampai seru. Tapi kau nak syafaat dia. Kau nak syurga dia. Kau berimpikan untuk masuk syurga. Tapi kau tak nak pun rapat dengan ampunnya syurga. How? So ayat 45 ni boleh print. Letaklah kat mana-mana sudut dalam rumah. Kan berapa banyak dah ayat yang kita suruh print letak. Rasanya penuh dah tu dinding. Ayat ini nak kena print Ustaz, ini motivasi. Oh yang ini pun nak kena baca juga Ustaz. Oh ini pun motivasi. Benda ni berlaku pada semua orang. Kan berapa kerap kita berborak tentang Allah dalam keluarga. Berapa kerap kita berborak plan untuk meningkatkan iman sesama ahli keluarga. Atau kita lebih kerap plan kat mana lagi kita nak bercuti waktu cuti-cuti macam ni. Kan? So, dua perkataan, satu isma'azzat, tak tenang, satu yastabshirun, mereka gembira. Kita sendiri boleh nilai kita punya level. Adakah kita dalam kategori yang pertama atau yang kedua? Dan lebih menyayat hati. Allah kata ini hati la yu'minuna bil akhirah. Tidak beriman dengan hari akhirat. Allah tak kata tidak beriman dengan Allah. Allah tidak kata mereka ini tidak beriman dengan kitab. Allah tak kata mereka ini tidak beriman dengan malaikat. Allah kata mereka ini tidak beriman dengan akhirat. Dan ternyata buku-buku terdahulu yang dialter, yang diubah, mereka keluarkan sebarang pernyataan tentang hari akhirat. Dan kita berdoa agar kita tidak tergulung dengan mereka-mereka yang tidak beriman dengan hari akhirat. Okey, sikit lagi. Ada lagi 3 ayat, 4 ayat. Qulillahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ucapkanlah, wahai Tuhan, Allahumma fatiras samawati wal ard, yang mencipta langit, yang membentangkan langit dan bumi, alimal ghaibi, 'ghaibi, 'alimal ghaibi 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 'alimal
Allah mulakan dengan cipta langit dan bumi. Dia tahu benda yang gaib. Ayat 45 berlaku di mana? Dalam hati. Hati itu gaib? Ya, Allah bagi tahu dia tahu apa yang ada dalam hati. Wasyahadah, apa yang kita nyatakan. Kadang di hati berbeza dengan apa yang kita ungkapkan. Wasyahadah, anta tahkumu baina ibadi. Engkau jualah yang mengadili hamba-hambamu makanu fihi yakhtalifun, mengenai apa yang mereka sentiasa berselisih. Antara hamba-hamba atau kita sendiri yang berselisih dengan hati. Hati cakap lain, mulut cakap lain. Mulut cakap cinta Allah, hati rasa tak tenang. Kau sahaja yang menghukum, ya Allah. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'ah. Kalaulah orang-orang yang zalim itu, dia memiliki apa sahaja yang ada di bumi. Wa mithlahu ma'ah. Malah dia bukan saja ada seluruh bumi, ada sebiji lagi bumi. Wa mithlahu ma'ahu. Ada 2 ketul bumi. Laftadau bihi min su'il azab. Mereka akan cagarkan, tebus diri mereka dari azab seksa. Min su'illah malam yakunu yahtasibun. Dan wabadalahum minallah, setelah jelas nyata kepada mereka dari Allah azab yang mereka tidak pernah sangka. Malam yakunu yahtasibun. Kalau orang zalim, Allah tak kata orang kafir, orang zalim, dan di atas waman azlamu mimman kadzdzaba bisidqi. So perbincangan tu start daripada waman azlamu ke atas tu. Sekarang orang zalim. Kalau orang zalim memiliki apa yang ada di bumi, dan dia ada 2 kali ganda, dia pasti akan tebus. So orang zalim sinonim dengan nak melepaskan tengkuk sendiri. Malah sanggup rasuah. Tak dia rasa dia kaya. Nak lepas, bayar saja. So tu mentaliti. Dan mentaliti itu dibawa depan Tuhan. So kenapa Allah melaknat perasuah dan penerima rasuah? Kerana mentaliti itu akan dibawa sampai ke kiamat. Dan itu kategori orang zalim. Malah kita pula menyangka, zalim je kot Ustaz. Dia lebih rendah daripada kafir kan? Boleh jadi zalim lebih teruk dari kafir. Sebab Allah tidak kata kafir, Allah kata zalim. Dan orang zalim ini dia dihadapkan ke mana? Su'il azab pada hari kiamat. Not even masuk neraka ni. Belum masuk neraka lagi. Baru dahsyatnya azab hari kiamat. So dia menyaksikan peristiwa kiamat. Belum tiup sangkakala kedua. Belum bangkit. Baru azab seksa hari kiamat tu. Dan dia dah nak tebus diri dia. Ambillah duit aku, ambil. Yang penting aku boleh selamat. So kalau kita tengok orang-orang yang terkaya di dunia, dan rata-ratanya bukan Islam pun yang kaya di dunia, biar. Sebab dia nak guna duit itu untuk tebus nanti. Pada hari kiamat. Wabadalahum minallah. Dan itu upfront daripada Allah. Malam yakunu yahtasibun.
terhadap seksa yang mereka langsung tak pernah fikirkan. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu. Dan sudah tentu akan nyata kepada mereka apa saja perkara-perkara yang buruk yang telah mereka usahakan. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan mereka akan diliputi oleh azab. Wa haqa bihim, diliputi oleh azab, ma kanu bihi yastahzi'un. Sebelum ni diorang ejek-ejek azab tu. Apa yang mereka main-mainkan. Okey. Fa'iza massal insan. Dan bila manusia disentuh, masa sentuh. No, la masa, kalau ada lam, la masa tu sentuhan. Masa macam nak sentuh, tak sentuh, nak sentuh, tak sentuh. Kan? Zawani dah kahwin belum? Okey, belum kahwin. So nanti, lepas akad nikah, konon-konon bakal suami nak sentuh kan. Kira macam malu-malu, nak pegang, tak pegang, nak pegang. Macam tu, masa tu. Masa tu, tak tentu lagi nak sentuh, tak sentuh. Allah bagi tahu, tak kala manusia hampir-hampir disentuh dengan dengan mudarat. Belum timpa mudarat. Baru dengar-dengar cerita. Kan? Macam puting beliung dekat Perak tu. Kan ada video orang tengah azan depan rumah dia. Yang kena rumah depan. Dia azan depan rumah. Dia tak azan pun. Dia cuma sebut Allahu Akbar. Punya dia panik sampai tak terungkap keluar ungkapan azan tu. Wa idza massal insana durrun, bila manusia hampir disentuh dengan mudarat, da'ana, dia berdoa sungguh-sungguh kepada kami. Thumma idza khawwalnahu ni'mah, kemudian bila dia diliputi dengan nikmat. Minna, nikmat itu datang dari kami. Qala innama utituhu ala ilmin. Oh, aku dapat nikmat ni sebab aku bijak. Kan, aku dapat nikmat ni, aku bijak. Aku jadi menteri keuangan ni sebab aku dulu CEO bank. Ekonomi negara kita ni boleh baik dan elok sebab aku dahulu ada pengalaman 30 tahun dalam institusi perbankan. Summa idza khawwalnahu ni'mah, bila kami liputi dia dengan nikmat yang kami bagi, minna, yang kami bagi. Qala innama utituhu ala ilmi, kami dapat ni semua kerana kami bijak. Bal hiya fitnah, Allah reveal, itu adalah ujian besar dan berat. Fitnah ni dia berbeza dengan balak. Balak ni, balak ujian ada tingkatan-tingkatan. Masathumul baksa wad-dharra wa zulzilu. Ada tingkatan-tingkatan. Fitnah ujian berat. Fitnah ni ujian berat. Fitnah kata akarnya tu bermaksud kita nak mendapatkan emas yang pure. Emas yang kita gali, kita lombong, yang itu emas raw. Yang masih raw material, belum tulen kan. Raw ni apa? Raw lah kan, raw. R-A-W. Yang ada campuran, Ustaz. Yang mentah, belum mentah. Yes, mentah. Emas mentah, raw. So emas tu, kalau kita nak dapatkan emas itself, dia perlu dipanaskan. Proses pemanasan tu namanya fitnah. Proses pemanasan tu namanya fatan.
So bila dipanaskan, sampah-sampah akan terapung. Yang emas berat dia akan tenggelam. Sampah tu akan terapung. So melalui proses pemanasan itu dinamakan fitnah, fatana. So Allah kata ujian nikmat darurat, nikmat mudarat ni ujian berat. Lalu hari-hari kita kata, ya Allah, bila aku nak kaya? Tak sabar-sabar kita nak dihitnahkan. Tak sabar-sabar kita nak dapat ujian berat ni. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ramai manusia tak tahu. Malah kita sanggup berhabis duit untuk masuk kelas macam mana nak jadi jutawan segera. Dan Allah bagi kami unleash nikmat kami, manusia pasti akan sebut, ini aku dapat sebab aku ikut seminar tu. Ini aku dapat sebab aku yang bijak. Ini aku dapat sebab keputusan yang aku buat tu tepat. Menakutkan. Ustaz terkeluar ke ni? Ada sangkut lah Ustaz. Okey. Sebab dekat kampung. Okey, sikit lagi. Mana pula? Okey, ni. Sungguh manusia dulu pernah mengatakan macam tu. Qad qala hal qaum min qablu. Qad qala alladhina min qablihim. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Orang-orang dulu juga telah mengatakan segala apa yang mereka usahakan tidak dapat selamatkan mereka dari azab. Fama aghna anhum, maka takkan dapat menggunakan kita tu maka sabu, lalu mereka ditimpa keburukan dari perbuatan mereka. Wallazina zalamu min haula, dan orang-orang yang zalim daripada mereka itu, sayusibuhum sayyiatu, mereka akan ditimpa musibah atas perbuatan jahat mereka. Maka sabu, apa yang mereka buat, wa ma hum bimu'jizin, dan mereka akan dipastikan tunduk melutut, dikalahkan. Kenapa Allah datangkan cerita orang terdahulu tiba-tiba? Dan orang yang sekarang pada ayat 49, Allah tak bagi tahu tentang mereka dapat apa. Ini maksudnya rahmat Allah. Kita sedang melalui rahmat Allah. Bila Allah datangkan sesuatu, fakta tentang apa yang berlaku, manusia yang ditimpa mudarat berdoa sungguh-sungguh, bila dia dapat nikmat, dia lupa diri. Tanpa Allah bagi tahu mereka bakal dapat azab ke apa tak, ini peluang untuk kita yang terjerumus ke dalam benda ni, ada chances untuk bertaubat. Suatu Allah datangkan contoh. Orang dulu pernah kata apa yang mereka laksanakan takkan dapat selamatkan mereka. Maka mereka diazab, kan, ditimpa keburukan dari perbuatan jahat mereka. Dan orang zalim antara golongan musyrik ini akan ditimpa juga akibat perbuatan buruk. Macam kita cerita dengan anak kita. Kau tak nak sekolah? Tak apa. Cuma kau tengok jiran sebelah rumah. Tu abang tu, dia sampai SRP je. Tapi sekarang kerjanya apa? Buat itu dan buat ni. Anak kita belum lagi hadapi. Tapi ada contoh terdahulu. Allah sedang datangkan contoh begitu. Tapi kebanyakan kita kata apa? Jangan banding-bandingkan anak kita dengan orang lain. Allah sedang buat perbandingan dengan generasi terdahulu. Kerana kita gagal melihat perbandingan itu, generasi sekarang makin lemah dan makin tak boleh pakai
Sebab kita tidak buat perbandingan yang benar dan betul. Dan ayat terakhir, Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Oh, ayat ni. Sekejap. Belum. 52. Awalam ya'lamu anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dia tak tahu ke? Korang tak tahu ke? Allah lah yang mengexpand rezeki. Expand rezeki. Yabsutu memewahkan liman yasha', siapa yang dia nak, wa yaqdir, dan yang mencukupkan. Cuba tengok, Allah tak kata Allah yang meluaskan rezeki dan yang mengurangkan. Tak. Allah kata dia meluaskan rezeki dan bagi cukup. Allah tidak pernah kurangkan rezeki kita. Tak. Allah bagi cukup. Kita je yang salah urus sehingga kita rasa rezeki itu tak cukup. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Tentang rezeki, Allah tak suruh fikir. Tentang rezeki, Allah tidak suruh berakal. Tentang rezeki, Allah suruh apa? Iman. Lain. Level rezeki, iman. Bukan suruh fikir, bukan komen. Yu'minun. Kau beriman tak dengan rezeki? Kau beriman tak dengan Allah yang beri rezeki? This is another level. Panjang lagi. Lain kali lah kita sambung. Panjang. Apa, kita berhenti setakat mana yang kita mampu. Okey. Makrok baru. Ayat ini ayat luar biasa. Ayat ini ayat best. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampau batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampunkan seluruh dosa. Ada ulama kata seluruh dosa termasuk syirik. Ya, selagi dia belum mati. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampunkan seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Dialah extremely merciful dan sangat pengampun. Allah tidak kata dia selalu mengampunkan. Allah kata dia sangat pengampun. Apa beza? Selalu mengampunkan dengan sangat pengampun. Kalau selalu selalu mengampunkan, bukan dalam bentuk innahu huwal ghafir, tapi ghafur. Kalau ghafur untuk kita tak bertaubat tapi diampunkan, ada. Tapi bila Allah kata ghafur, sangat cepat memberi keampunan bila kita bertaubat. Taubat dari apa ni? Apa kesalahan dibuat sebelum ni? Tentang rezeki. Tentang rezeki. Tentang lupa diri. Dan di sini Allah kata, wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampau batas terhadap diri sendiri. Kalau kita buat salah, ditangkap, kita akan dapat gelaran OKT, orang kena tuduh. Dan kalau didapati bersalah dan dihukum penjara, kita diberi gelaran banduan. Dan Allah pada orang yang melampau, orang ni dah melampau. Orang ni dah melampau batas. Allah masih panggil dia, wahai hambaku.
Allah tidak kata kul. Ya ayyuhallazina asrafu. Wahai orang-orang yang melampau batas. Tapi Allah panggil, wahai hamba-Ku yang melampau batas. Perkataan hamba Allah guna beberapa kali ditujukan pada Nabi SAW. Kan dalam surah Kahfi, Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitab. So perkataan hamba adalah panggilan tertinggi dari Allah kepada manusia. Ibad. Dan sekarang Allah guna panggilan tertinggi itu kepada hamba-hamba yang telah terlanjur. Rentetan ayat, kesalahan sebelum adalah tentang orang-orang yang berkaitan dengan rezeki, lupa diri. Tapi kalau kita tengok the ayat itself, Allah tidak spesifik kepada mana-mana kesalahan. Kadang sebelum ni dia mungkin baru dituduh SPRM. Dah terpampang dekat surat khabar. Imam Masjid Negara ditangkap SPRM untuk soal siasat. Dah terpampang dekat Masjid Negara. Lalu Kak Syida tengok, ustaz ni tak boleh pakai rupanya. Tapi bila tengok ayat ini, Allah masih panggil dia sebagai hamba. So rupanya orang yang baru dituduh, walaupun sudah dihukum di dunia, Allah masih panggil dia sebagai hamba. Sayangnya Allah pada kita. Dan Allah tidak pernah diskriminasi. Kau bersalah ke? Kau buat ibadah ke? Tak. Korang semua hamba aku. Dan Allah kata, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebab psikologi orang yang bersalah, dia rasa morally down. Dia rasa diri tidak suci. Dia rasa orang tak terima dia. Tapi Allah datang. Walau semua orang menolakmu, jangan putus asa dengan rahmat aku. Betul. Bayangkan tuan-tuan, ini layanan Allah kepada orang yang kita melihat orang tu melampau batas. Bayangkan Allah layan hamba-hamba yang berusaha menyembah dia, ikhlas pada dia, datangkan kebenaran. Berapa hebat layanan dia. Malah, mula-mula Allah kata jangan putus asa dengan rahmat Allah. Next step Allah kata, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Aku ampunkan seluruh dosa. Jangan putus asa. Jaminan Allah mengampunkan seluruh dosa. Dan jaminan kedua, dia Maha Pengampun. Mula dipanggil dengan panggilan yang begitu, dia bukan istilah menakjubkan. Panggilan itu panggilan penuh penghormatan. Meletakkan dignity, dignify manusia. Panggilan penghormatan kepada manusia, panggilan tertinggi dengan penuh kasih sayang. Jangan putus asa. Jaminan pertama dan jaminan kedua. Kita handle kita punya penjenayah macam tu ke? Tak payah penjenayah. Anak kita yang buat salah. Kita handle macam tu ke? Handle with care atau pandai-pandai korang? Oh, sebab engkau dah buat salah? No. Hari ni grounded. Jangan cakap dengan ibu. Dramatik sangat mak dia. So, ada masalah ke kalau kita cuba untuk mimicking ayat 53 ni? Atau kita rasa jangan
Nanti diorang naik lemak lah Ustaz. Dah kita layan baik-baik macam ni. Atau psikologi ketuhanan tu berbeza dengan psikologi manusia. Saya pun tak tahu. Bukankah akhirnya kita nak anak-anak kita tu kembali taat pada kita? Ayat 54, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan bertaubat, wa aslimu lahu. Kita nak anak kita jadi baik kan? Kalau kita layan dia dengan baik, maka tawarkan, kembalilah pada ibu, kembalilah bertaubat kepada Tuhan, wa aslimu lahu min qabl, serta berserah bulat-bulat kepada dia, wa aslimu lahu, berserah bulat-bulat kepada dia, anibu, taubat dan Islam, berserah kepada dia, min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datang azabku, summa la tunsurun, dan kamu takkan ditolong. Kalau buat salah, pastikan minta maaf dengan ibu. Minta maaf sungguh-sungguh, menyesal atas kesalahan. Jika tidak, sebelum ibu jadi hak. Sebab bila ibu sudah mula marah, jadi hak, apa yang tercapai? Sudip-sudip lah. Garpu-garpu lah. Biar jadi Kasim Selamat. Kalau begitulah, Allah datangkan dulu rahmat kasih sayangnya sebelum ancaman. Barulah anak tu melihat ibu, ayah, tempat yang sesuai untuk didatangi kalau dia ada problem. Barulah dia melihat ibu dan ayah ni, kalau dia masalah, dia ada masalah, dia takut untuk datang dekat sebab takut dimarah dulu. Kan? Anak tak nak cerita dengan mak bapak sebab takut dimarah dulu sebelum dia sempat beri penjelasan. Sekarang Allah datangkan, wahai hamba-Ku, kau melampau batas. Jangan putus asa. Allah tu pengampun dan dia sangat pengampun. Kembalilah kepada Tuhan. Berserah dirilah pada dia. Dan hamba-hamba yang melampau ini, bila dia dengar macam ni, yes, aku kembali kepadamu, aku mengaku aku buat salah. Dan dia akan merintih dan merayu. Dan supaya tidak naik kepala, min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum sampai azab aku. Summalatun surat. Waktu itu, aku tak tolong dah. Waktu itu aku tak tolong dah. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Dan selepas daripada itu, kau dah melampau, apa yang perlu dibuat? Ikutlah. Sebaik-baik panduan, ikutlah perkara paling baik, ma unzila ilaikum, apa yang diturunkan kepadamu, min rabbikum, dari Tuhanmu. Ikutlah Quran. Basically, ikutlah Quran. Min qabli ayyatiyakumul azabu baghtah. Berkali Allah sebut tentang azab, tapi kali kedua, sebelum datang azab itu secara tiba-tiba, wa antum la tash'urun, dan engkau langsung tak sedar. So tengok rahmat dan kasih sayang Allah tu, Allah datangkan dulu sebelum azab. Dan bila datang azab, dia datang dalam keadaan menakutkan. Tiada bantuan dan datang azab itu tiba-tiba dalam keadaan kita langsung tidak sedar. Dalam keadaan kita langsung tidak sedar. Next. Ayat terakhir. Tak. Autakul. Ini dia punya series. Penyesalan. Series penyesalan. Kita berhenti pada ayat ni lah. Wattaba'u ahsana ma unzila ilaikum. Tadi mula-mula Allah suruh bertaubat. Kemudian Allah suruh kita rapatkan diri dengan Quran. Ikut Quran. Kesalahan yang nyata disebut daripada awal tu tentang menolak kebenaran
Dan kesalahan kedua adalah berkaitan dengan rezeki dan harta. Sebab nanti bermula ayat 56, dia adalah siri jujukan perkataan penyesalan. Ini Allah rekod perkataan manusia yang menyesal kenapa tak ikut Quran. Soalannya adalah, dari mana Allah dapat testimoni ni? Kan kesalahan orang ni, dia tak ikut Quran, dia tidak ikut Quran, tidak bertaubat dan tak ikut Quran. Lalu dia ada sebut tentang antakula nafsu ya hasrata ala ma farratu fi jambillahi wa in kuntu la minas sakhirin atau taqula law anna Allah hadani la kuntu minal muttaqin atau taqula hina taral azaba law anna li karrata fa akuna minal muhsinin. Allah Maha berkuasa. Allah tidak terikat dengan masa. Kita saja yang terikat dengan masa. So Allah tahu dan Allah tahu apa yang dibincangkan, apa bentuk-bentuk penyesalan diungkapkan, dan Allah titipkan dalam Quran. Sebab selalunya manusia akan ungkapkan, kalaulah aku buat macam tu, confirm harta. Kenapa aku tak ambil peluang tu? Penyesalan demi penyesalan. Tapi sekarang Allah highlight, kalau kau tak ikut Quran, kalau kau tak bertaubat, kalau kau rasa kekayaan yang kau dapat tu hanya pengetahuanmu, pasti engkau akan ungkapkan penyesalan semacam ini. So tuan-puan, pada mana-mana tempat pun akan berlaku penyesalan. Maksudnya, sama ada dia rugi, tak kaya, dia menyesal sebab tak buat keputusan yang bijak, atau dia kaya dan berharta, juga tak buat keputusan yang bijak, akhirnya dia menyesal di hari akhirat. Kedua-duanya akan hasilkan bentuk penyesalan semacam itu. Yang untung siapa? Yang untung bila mereka sedar bahawa sebarang penyesalan itu tidak berguna jika dia tidak berusaha untuk kembali pada Tuhan dan ikut Quran. So, terima kasih kerana bersama-sama pada pagi ini, dan saya kembalikan kepada Kak Syida berkongsi pengalaman pergi umrah dalam keadaan semua orang tak boleh pergi. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak. Sebenarnya semua ayat dalam ayat-ayat Quran, walaupun kita nampak ayat tu berbentuk azab, sebenarnya tetap tanda rahmat Allah kepada kita. Kalau tidaklah Allah menceritakan semua tentang azab, tentang penyesalan orang-orang yang berdosa, kita tak dapat pengajaran daripada situ sebenarnya. Sebab itu pentingnya kita belajar asal-usul Quran, kan Ustaz? Betul. Dan satu lagi, memang Allah sangat mencintai, Allah suka orang yang tuba, yang kembali kepada Allah. Macam dalam surah Al-Baqarah ayat 222 tu, Allah kata sesungguhnya Allah kasih kepada orang-orang yang bertaubat, dan Allah kasih kepada orang-orang yang suka membersihkan diri. Betul. Banyak sebenarnya ayat-ayat yang begitu, yang bagi satu motivasi lah kepada orang-orang yang berdosa sebenarnya. Cumanya daripada apa yang Kak Liza dapat lah, sepatutnya kita ni, kalau macam Kak Liza lah sebagai seorang ibu, betul lah macam Ustaz cakap tu, kalau sekali anak buat salah, jangan terus menyalahkan dia. Kita kena panggil, kena tanya, kena cakap baik-baik, kena ceritakan apa yang betul, apa yang tidak betul. Kadang-kadang dia orang tak dapat berfikir dengan lebih betul, dengan matang lagi kan sebenarnya, macam itulah kalau daripada segi keibabaan lah. Tapi ada juga situasi kadang-kadang anak tu lebih dapat ilmu agama lebih awal daripada kedua ibu bapa dia, tapi untuk menyampaikan tu kena ada hikmah lah, sebab susah kalau tidak nak tarik ibu bapa tu kan. Itulah. Tu Ustaz nak cakap, nak dengar suara Kak Syida tu, Kak Syida. Kak Syida. Sila. Assalamualaikum Ustaz. Suara basah sebab
batuk since dah sampai Madinah tu, sampai ke Mekah, balik semula ke Malaysia pun masih batuk lagi. Mungkin Syida sebab KL lah. weather kan, tukar weather. Ya. Ini Kak Syida KL lah. Itulah suara serak sikit. Suara memang serak Ustaz. Balik sini tu barulah rasa, sebab macam barulah rasa nak apa kata, nak makan ubat batuk ke, nak apa ke, sebab masa kat sana tu macam pagi sangat kan, kalau makan batuk nanti kita lena, tidur semua kan, jadi bekerja-kejar lah setiap masa tu. Di Madinah pun bekerja-kejar. Cuma laginya syukurnya alhamdulillah Ustaz, Kak Syida tak ada nak komplain apa-apa. Walaupun PKP, walaupun orang kata pun apa, tapi rahmat dia tenanglah, aman damai dah beribadah kan dekat Madinah. First time masuk Raudah tu macam suasana. Kak Syida masuk Raudah tu dah 15 orang saja. So boleh pilih kat mana nak solat kat Raudah tu kan. Sebab Kak Syida pergi masuk, nak masuk Raudah tu kena permit. Macam Kak Rina dah kena ada ajar mana tu. Jadi pilih waktu pukul 11, pukul 12 lah, 12 tengah malam. Memang tak ramai orang. Jadinya tenang. Jadi alhamdulillah dapat orang tersolat tu dekat depan makam Nabi dah kan. Sebab tak berebut Ustaz. Cuma lagi itulah hikmah dia kat situnya, hikmahnya COVID ni. Orang kata walaupun dekat Arab Saudi pun, walaupun kita ni heboh pasal apa SOP, tapi dia orang sebenarnya dia punya penguatkuasaan tu kurang lah Ustaz. So tak macam kat Malaysia kan, walaupun dia kata kena ada mask semua, tapi bila dia masuk masjid tu dia orang macam tak peduli sangat dalam. Masa masuk masjid tu je kena pakai mask, kena tunjuk mask sejahtera semua. Tapi di dalam masjid tu tak ada pun penjarakan. Dia pun dah pandai lah. Cakap Syida pun memang dalam solat pun solat yang hujung-hujung sikit. Sebab kita walaupun kakak semua orang batuk Ustaz. Ramai yang batuk Ustaz. Kan Kak Lina pun dia pergi bulan sejuk kan. Sejuk, sebab sejuk. Tapi kita sebenarnya bulan sejuk tu kita nak merasa suasana sejuk kan. Malaysia kan panas kan. Cuma lagi tak dapat nak komplain, alhamdulillah, walaupun kata SOP ke apa Arab Saudi bagi undang-undang ke, tapi kita ni alhamdulillah lah, kesan pada COVID tu kita orang kata ibadah tu tak terkejar-kejar lah. Cuma masa tu waktu winter ni sejuk masa tu pendek, jadi asar ke maghrib tu sangat pendek, balik hotel sekejap, tu dah siap-siap. Lena tu ada 10 minit sekejap, lepas tu balik. Waktu macam ni sebenarnya waktu lepas subuh ni memang time kita orang rehat lah, tidur kan sampai pukul 9-10 bangun, siap-siap pergi masjid balik semula. Jadi memang kata masa tu memang nak ejah balik lah tu, kadang-kadang Liza pasir kat Syida datang Lena kan. Sorry Liza tadi pun macam tapi tak ada apa-apa nak komplain, tak ada apa-apa nak dicakapkan. Cuma alhamdulillah walaupun SOP dia kat kerajaan Saudi Arabia tu, tapi kita ambil peluang lah Ustaz. Kalau siapa-siapa kat rasa musim COVID ni, kalau nak merasa ketenangan beribadah tu kat masa ni lah. Memang tak ramai masa kat Madinah. Memang tak berebut Ustaz. Memang ada je ruang. Pergi lambat sikit pun ada ruang untuk solat. Cuma dekat Masjidil Haram tu, pintu banyak tutup. Keadaan rasa kesan COVID dan juga pembesaran Masjidil Haram sedang giat dijalankan mungkin untuk haji, pintu tak banyak dibuka. Cuma kalau 2-3 pintu saja dia buka. Jadinya walaupun hotel tu depan dengan pintu utama, tapi disebabkan pintu tertutup, King Fahd tu kan pintu utama tertutup, kami terpaksa berjalan jauh sikit lah dan menapak bukit sikit lah. Memang rasa sampai ke atas tu, lihat sekejap, take 5 pula untuk cari tempat solat tu. Muslimat tu macam solat tempat muslimat tu macam jauh sikit lah daripada muslimin kan. Dataran untuk kita Kaabah tu tutup. Semua untuk tawaf, untuk aktiviti umrah saja. Jadinya peluang tu terkilan sikit sebab kita tak dapat nak tawaf sunat dekat Baitullah lah kan. Nak lambai Baitullah tu. Cuma daripada tingkat 1 jauh. Kita lambai lepas solat, macam tamu perempuan tu solat belakang. Jadinya bila selesai solat tu, selesai apa semua tu, kita ambil peluang sikit lah masuk ruang lelaki untuk lambai Kaabah lah, tengok Kaabah kan. Itu je lah, lain tak ada apa. Ya Lina alhamdulillah lah, Kak Syida syukurlah 20 hari ada kat sana tu memang fulfill lah. Alhamdulillah Allah rezekikan. Sebenarnya perancangan tu tak ada, tapi tiba-tiba je suami buka apa, Allah buka minta hati suami nak pergi umrah kan. Macam je ke tak ya. Dan sampai sana pun macam tak percaya lagi, dah ada di depan Masjid Nabawi tu. Tapi apa-apa alhamdulillah syukur dapat ziarah Rasulullah SAW. Ketenangan tu dekat Masjid Nabawi lah, compare dengan Mekah tu sebab dah hiruk pikuk ramai sangat orang, sebab rasanya ramai orang pergi ke Mekah untuk menjaga umrah, ziarah Nabi tu tak ramai sangat. Tapi itulah alhamdulillah, Kak Ida tak nak compare apa-apa pun, cuma syukur, cuma batuk tu je lah. Batuk tu pun
Satu halnya tak berani nak makan macam-macam lah. Banyak yang kena pantang lah makan tu, suara tu. Ada sakit tekak semua. Tapi semua ujian dari Allah kan. Rezeki nak merasa kan, insyaAllah. Tak ada apa-apa nak di-complain lah. Tak ada apa nak ni. Cuma syukur lah. Keyword dia syukur. Syukur sangat-sangat. Sebab kita tak terjangka yang kita tu dipilih oleh Allah untuk keadaan tersekat tu sebulan tu kan. Semua orang dah plan tiba-tiba tersekat, tapi Kak Syida tu travel agent tu percepatkan tarikh untuk kita orang 10 jam. Apa tak ramai, dalam 10 orang saja ustaz kami kan. 10 orang saja. Alhamdulillah jemaah semua okey. So sahabat-sahabat semua sekiranya ada rezeki untuk pergi PKP, pergi umrah mesti PKP ni, pergilah. Sebab anda akan merasai suasana tu kelainan sikitlah. Compare dengan bila dah buka nanti berebut nak masuk Raudah, masuk masjid pun berebut tak solat. Dengan kata adab tu tak ada langsung lah nanti kan. Tapi bila dah PKP ni, Masjid Nabawi tu tenang sangat. Tenang sangat-sangat. Subhanallah, Allah saja mengetahui ni kan Ustaz. Masa Kak So Syida kalau ada Ustaz, berapa tempoh macam berapa hari gap antara satu umrah ke satu umrah? Ada? tak ada. Tak ada. You just apply permit, dapat lah. So kami Dengar itu dia nak buat 10 hari kan, 10 hari satu kali. Boleh tak ada. Tak ada. 10 hari satu kali. Sebelum ni 15 hari Ustaz. Sebelum buka bulan 10 hari tu, sebelum akak pergilah, dia 15 hari. Dah dekat kita orang pergi baru dia tak ada gap. So setiap hari boleh book slot umrah tu. Rezeki tu Lina, Kak Syida ni. Rezeki lah tu. Rezeki tu. Kami berumrah selang sehari nah. Sebab nak merasa merasa solat depan Kaabah. Kalau tak, solat kita orang dekat satu jauh sangat kan. Lina kan perempuan belakang sikit, tak nampak. Saya book slot umrah setiap hari sebab saya boleh semayang depan Kaabah. So hasil Kaabah umrah pun perempuan tak apa, boleh masuk. Kalau yang lelaki lah masalah sebab dia nampak je tak pakai ihram, dia tak bagi masuk. Mantap. Perempuan no problem. Kak Syida tak pandai macam tu. Husband tak bagi. Dia husband Kak Syida jenis on paper. So kalau kata nak buat masuk tu kena, dia tak bagilah. So Kak Syida tak merasa lah sebab nak pergi seorang-seorang masuk dalam tawaf. Sedangkan dia kena solat kat luar kan. Kak Syida seorang-seorang masuk, dia tak bagi. Bab-bab macam tu dia bagi tahu awal dah. So tak payah fikir apa-apa. Kalau solat atas je lah. Nak masuk dataran, kita buat umrah nanti. Itu yang selang-selang buat umrah kan. Tak ada buat tiap hari sebab penat juga kan. Kalau nak tawaf sunat lah. Tawaf sunat kan seronok dekat Kaabah kan. Tawaf sunat kat atas juga Lina. Itulah saya tak sanggup atas. Tapi kamu buat juga dekat atas sebab kita nak buat tawaf kan, tak akan masuk masjid tu nak buat tawaf juga kan. Buat juga. Alhamdulillah kita jenis yang macam husband Kak Syida ni dia dan sikit. Dia kalau on paper, dia on paper. Kalau buat je, kalau kata sampai tak apa. Rezeki kita tu pun Allah bagi dah syukur dah kan. So syukur apa yang kita ada. Ikut peraturan lah. Dia jenis macam tu. So Kak Syida tak merasa macam orang lain kan. So boleh guna bermik umrah tu untuk mencilok-cilok. Tak ada. So ikut je lah kan. Tapi Alhamdulillah lah. Tapi yang mahal tu, tawaf tu dekat 1 jam juga lah ya. Dekat tingkat 1 tu jauh Ustaz. Jauh Ustaz. Bayang memang siapa-siapa yang muda-muda ni pergilah. Tapi Lina kan alhamdulillah lah. Kalau ada rezeki pergilah musim PKP ni. Kita orang duk cakap dah tahu tengah pandemik ni buat apa pergi jalan-jalan kan, pergi umrah ke luar negeri apa semua. Kata kalau tak pergi sekarang kita tak tahu ke depan ni. Macam mana kan. Kita rasa akan ada ni, tapi kejap-kejap ada varian baru. Kita pun tak tahu macam mana dia punya kesan dia. Kawalan akan datang haji ni pun kita sama-sama doa lah. InsyaAllah tak ada apalah, dan tengah nego kan dia punya kota. Dan bila Malaysia tutup tu, Saudi bagi masuk tapi Malaysia pula yang tak bagi jemaah pergi. Malaysia yang tak bagi masuk. Jadi benda tu dia kena ada plan lah. Maksudnya dengan tengok bagaimana pengurusan orang yang balik umrah ni, dia as if kita buat persediaan macam mana nanti untuk jemaah haji nanti. So alhamdulillah lah dah buka balik ni, ada yang kawan-kawan pun dah nak get ready bulan 2 insya-Allah dapat umrah. Cuma laginya kendiri lah kita memang kat sana orang sana memang tak ada Ustaz, memang tahulah Pakistan, Uzbekistan, jenis yang kata tak tahu apa tu SOP kan. Jadi kita yang pergi ni memang sentiasa macam Lina pun sebab Kak Syida, sentiasa sanitize tangan, pegang air zam-zam sanitize, pegang apa semua, balik ke hotel, apa tu yang apa tu water cannon tu. Memang kita memang masuk bilik je kita akan spray satu body tu dengan apa yang kita bawa setiap spray tu.
kan. Memang kata precaution lah lebih insyaAllah. Jadinya itu Non Jalina cakap lah, kata sebenarnya kalau sekatan tu orang kata mungkin Allah uji kita jugalah kan dekat Malaysia semua. Tapi kat sana tu memang Ustaz memang sampai ke Arab cakap apa, dia nak pegang husband sampai husband jatuh tepi sikit kan. Dia kata apa, risau sudah booster, sudah ada booster, okey dah, semua tak ada apa-apa dah. So dia orang pun kadang-kadang tak ada pakai mask, tak ada apa Ustaz. Cuma kita kat Malaysia ni macam masih lagi lah kan, tapi kes tinggi juga kat Malaysia ni pun kan. Itulah perkongsian kat sana sebenarnya kalau ikutkan kat sana yang tinggi sebenarnya bukan dekat Mekah dengan Madinah. Yang kita tengok 5,000 apa tu, dia banyak dekat Riyadh. Dan dia bukan disebabkan yang meningkat ni not totally because of bukan umrah balik, tapi sebabkan konsert hujung tahun hari tu. Dan dia orang sebenarnya dari segi macam nak kata takut Allah lebih lah daripada takut COVID ni. So dia kata, Omicron no problem, 3 days finish. Tak ada apa-apa. Dia tawakal tu yalah dengan kita dah booster, mula-mula dia orang tak buat booster, sekarang baru nampak naik ni, baru dia orang buat booster balik. Dan sekarang jadi requirement untuk booster. Dulu tak perlu, kalau Pfizer tak payah booster. Sekarang kena. So itu kita punya langkah dah. Dan saya positif hari tu, PCR di KLIA positif. Naik flight negatif. Naik flight negatif, tapi sampai KLIA positif. So kat mana dapat tu? Dalam flight. Tapi very mild symptom sekarang. Mana tahu dengan kapten kapal ke? Tak tahulah. Dia tak keluar Ustaz. Dia dalam kokpit je. Tak keluar kan. Dalam circulation udara yang sama dalam flight tu berapa jam kan? Ya, 6 so, kita tak tahu, mungkin ada yang misdiagnose sebab dia punya bila CT value memang tinggi dekat sampai 40 memang tak boleh detect. Tapi virus tu still shedding dalam flight tu, mungkin ada yang terlepas macam tu lah. So, ramailah yang positif. Syida alhamdulillah dua-dua test Arab Saudi pun negatif. Baru semalam dapat yang keputusan yang kat Malaysia pun negatif. Alhamdulillah lah. So syukur kepada Allah lah, Allah lindung lah kan. So mana keadaan hari ni keadaan free lah, dah dapat dah potong gedang semua kan. So bolehlah keluar rumah. Cuma lagi status tu masih lagi merah dengan hijau tu kan. Bila nak keluar pun takut juga yang kuning tu. Nanti bila dah status tu free, baru kita nak pergi scan pun rasa confidence sikit lah. Takut orang pandang kita semacam kan, sebab masih lagi status masih merah lagi. Yang hijau kan? Tu ada lagi. 7 hari kan? Ada. Patutnya hari ni dah clear dah lah. Sebab dah dapat refresh lah. Start lagi tengok semua dekat phone kan. InsyaAllah alhamdulillah. Kira hari ni dah boleh naik dinner lah. Boleh keluar rumah dah Ustaz insyaAllah kan. Husband pun dah boleh pergi masjid lah kot kan. Hari ni free lah insyaAllah. So dah kira-kira nak pergi ambil laptop Kak Liza ni. Kesian dia dah lama dia bekerja. Tapi sahabat-sahabat semua rasanya mesti walaupun PKP, walaupun SOP, tapi keindahan beribadah tu mana-mana pun insyaAllah ada. Usahakanlah untuk pergi umrah kalau belum pergi lagi kan. Sebab musim PKP ni yang kata tak berebut sangat lah kan, semua everything semua sajalah insyaAllah. Dia satu Kak, just nak share kawan saya, dia kata apa, sebab saya masih macam masa nak pergi tu macam apa ni jugalah, macam teragak-agak nak pergi tak, dia kata lagi ramai orang pergi stadium. Kenapa kita ni nak pergi rumah Allah, nak pergi ibadah, baik kita pergi meramaikan tempat ibadah daripada biar yalah ramai orang pergi stadium. Ada juga yang positif kat stadium, ada di rumah tak kena apa pun, tak pergi mana pun tapi kena kan. So itu je lah yang kita ni tawakal je lah kepada Allah kan. Tapi betul sebab rasanya memang kata betul lah nak pergi rumah Allah yang jemput kita jadi tamu dia akan jaga kita dan kita sentiasa bersangka baik dengan Allah lah, rasa kan apa saja Allah bagi tu semuanya ada kebaikan. Berkat Syida lah Ustaz, sentiasa positif, rasa kata Allah bagi peluang tu walaupun letih, walaupun apa rasa ya Allah ini peluang aku yang terakhir, kita tak tahu kan, tak boleh datang lagi, buat yang terbaik lah Ustaz. Tu yang balik sini tu orang kata memang
kata kepenatan sikit lah. Tapi tak apalah, kita dah sampai tempat kita kan. Kat sana tu peluang kita tak tahu Allah bagi masa bila lagi Ustaz. Jadinya orang kata all out lah Ustaz. Kata all out sebab peluang tu, sebab satu pun peluang tu tak ramai orang Ustaz. Jadi kita macam rasa macam wah seronoknya macam ni masuk masjid tu boleh, orang kata boleh relax. Memang Masjid Nabawi tu tak ramai orang Ustaz. Memang tak ramai sangat. Lapang sangat. Tengok belakang tak ada orang kat sofa. Sekarang sedih pun ada. Kan Lina sedih pun ada. Kenapa Masjid Nabawi jadi macam ni kan? Kata selalu sedih nak sayu tengok kenapa Rasulullah ni tak ada tetamu sangat. Mungkin aku lepas ni orang Malaysia datang mungkin ramai balik ikut insya-Allah kan. Tapi memang kita di Imam sana baca ayat panjang tak? yang masjid, tapi kita sempat lah dalam Sudais tu. Memang mesti ada masjid Jumaat tu. Memang Ustaz dia punya apa khutbah dia Ustaz memang berapi Ustaz. Memang berapi. Lepas tu dia Khatib sampai menangis. Khatib menangis baca khutbah pasal birrul walidain masa saya pergi tu. Kak Syida pasal banyak pasal ulama lah Ustaz kata pasal apa fitnah akhir zaman kan, ulama yang kan kita faham dengan soalan Saudi sekarang kan, ulama tak redha dengan apa yang berlaku tapi ulama tu macam di kesampingan kan. Sudais masa tu memang dia menangis lah masa khutbah tu dia menangis. Kak Syah sempat 2 kali dengan Sudais, 3 kali lah dengan Sudais berimamkan. Semua lagi kita dengar Jumaat tu Ustaz, surah Al-Insan dengan Sajadah tu, subhanallah. Ingat Kak Ustaz? Alhamdulillah tadabbur surah Insan tu bila dia sebut tu ingat apa yang Ustaz tadabbur lah Ustaz kan, ayat by words tu Ustaz yang apa wajah lillah tu kan, ingat sangat. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Sahabat-sahabat semua, itu keuntungan kita bertadabbur ni Ustaz. Alhamdulillah bila ayat-ayat bila dia baca tu kita ingat oh ini pasal Nabi Yaqub cakap pada anak-anak dia, nasihatkan pada anak-anak dia. Bila kita dah bertadabbur tu kita ingat apa yang imam baca tu Ustaz. Itulah kadang rasa pagi kali ni tak kosong lah waktu, walaupun sikit-sikit ilmu tu dapat tapi rasa kita boleh apply kan dengan bacaan sunnah-sunnah solat semua apa yang kita dah amal, kita belajar daripada kelas-kelas hadis semua. Syukurlah tadabbur tu bila Ustaz bila imam baca tu surah Al-Fajr semua dibacakan, subhanallah. Ini dah alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Ustaz luangkan masa untuk kami. Ustaz pun kata Ustaz tak sia-sia lah masa untuk Ustaz sampaikan ke mana-mana pun kita ingat apa yang kita tadabbur, ada tak banyak apa sikit pun tapi kita masuk dah hati apa kita tadabbur tu Ustaz. Kak Syida bila imam baca surah tu kan kita ingat ya Allah Tuhanku, alhamdulillah dah tadabbur surah Sajadah dengan surah surah Al-Insan ni. Sebelum ni surah Al-Insan tu kesampingan saja tapi kali ni dia punya kesan tu Ustaz mendalam, maksudnya bila imam baca tu kita masuk Ustaz. Itulah keadaan rasa macam terkesan sangat Ustaz. Tengok Ustaz tu kena ilmu disampaikan tu Ustaz. Kita tak terfikir pun kita akan tadabbur surah Al-Insan, dan bila dibaca oleh imam tu kita tengok dia masih dia haram pula tu. Alhamdulillah Ustaz. Kak Syida sangat bersyukurlah kesempatan Ustaz luangkan masa untuk kami di Ahsan Amalan ni. Kata bukan saja pilihan Allah. Alhamdulillah Ustaz. Itu saja keadaan nak ucap kepada Ustaz lah. Sebab tadabbur tak kosong Lina kata macam Lina lagi banyak ada join kelas-kelas tadabbur tu, tapi Kak Syida kurang sikit lah kan. Dapat 1, 2, 3 tu pun dah syukur sangat dah, alhamdulillah. Sahabat-sahabat semua, itulah proses yang kita orang pergi balik umrah. So rasanya kat setakat nak komplain tak ada apa-apa dah nak cakap, cuma lagi syukur alhamdulillah. Allah bagi the best dah. 20 hari tu memang fulfill lah. Itu saja Ustaz kalau Kak Syida nak kongsikan sahabat-sahabat semua. Terima kasih sahabat, terima kasih Liza atas payah kata jaga Zoom. Itulah Kak Syida kan memang Ustaz Mutawi cakap kalau nak jadi tetamu Rasulullah kena panggil orang untuk kita ingatkan orang amalkan mereka semua sunnah Rasulullah SAW, ajak orang baca hadis. Tengokkanlah grup kita ni kan, grup kita buat benda-benda macam tu kan. So terima kasih Liza, walaupun kita tak ada benda tu berterusan bersambung-sambung kan, insyaAllah kita teruskanlah perjuangan kita ni untuk mentabakkan Al-Quran, mentabakkan hadis kan. Bila dah ada Rasulullah SAW berasa pentingnya belajar hadis, pentingnya belajar sunnah-sunnah ni, subhanallah. Alhamdulillah. Terima kasih Liza. Jasamu tak sia-sia, insyaAllah memang tak sia-sia. Mari kita sama-sama doakan Kak Liza dapat pergi haji tahun ni insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian dan juga ilmu disampaikan. Alhamdulillah Kak Syida memang bukan ingat Ustaz tak. Bila sampai tu tengok Allah, ini dah pernah tadabbur ayat ni, Ustaz dah sentuh sekian-sekian ni, masya-Allah. Memang kata balik tu buka Quran balik. Tu dia. Buat Quran kulu kilir kan, orang beg besar tu sampaikan masa nama Ustaz dalam Masjidil Haram. Ustaz sebab apa?
Doa gitu. Sebut nama ustaz, nama Kak Liza semua. Memang sebabnya Quran kat Syida ni dia orang tanya apa nak masuk masjid tu ni apa kan sebab kabut cantik. Dia kata kenapa buat Quran? Sebab kalau kenapa tak baca Quran kat dalam? Sebab Quran ni ada terjemahan. Bila kita baca, kita tengok balik apabila kadang-kadang bila imam sebut kita dia buka on the spot tengok apa yang sedang baca tu kan. Sentiasalah buat Quran tu. Quran penterjemahan semua daripada Malaysia tu tak guna sangat yang Masjid Haram punya. Itu dan kenapa buat Quran beria-ria tak apa bawa apa hangkut juga tu kan. Itulah cerita dia kami. Alhamdulillah Ustaz. Syukur sangat-sangat dah rasanya kan mudah-mudahan sebab pada kata lebih baik lagi akhlak sebelum pergi dan balik ni akhlak lebih baik lagi lah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, dah kita benda sudah 4. Terima kasih banyak Oh, Ustaz. Ketua ilmu pada kami ni kami sangat hargai lah semua asatizah yang mengajar kami tadabbur dan juga asal sunnah ni kan. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakumullahu khair. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi insya-Allah. Terima kasih Liza. Jumpa lagi esok insya-Allah. Terima kasih Hajah. Ya sama Kak Aya. Assalamualaikum Kak Aya. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Syida. Terima kasih Liza. Sama-sama Fiza. Terima kasih ya. Saya